أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan kuliah kita, kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 34, 8 baris daripada atas atau 7 baris. Qala al-musannif rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Sumti wal Baihaqi fi Sya'bi min hadis Anas. Katanya bahwasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia, yakni Nabi marah apabila dipuji akan orang fasik. Nabi melarang ataupun marah apabila seseorang dia memuji orang fasik. Macam kita lah. Ini hati-hati. Nabi memarahi ataupun melarang atau tak suka orang memuji kepada orang yang fasik. Inna Allaha yaghdibu idza mudihal fasik. Bukan Nabi, Allah. Silap. Nabi bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala memarahi apabila orang memuji orang fasik. Sebab tu orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa, orang yang fasik, contohnya orang yang buka aurat, orang yang buat kerja-kerja maksiat, contohnya kita puji dia cantik sedangkan dia buka aurat, puji dia baik sedangkan dia buat maksiat, dia tak sembahyang, dia fasik. Allah Ta'ala sendiri marah, kata Nabi. 34 8 baris di atas. Baik. Berkata Hasan rahimallahu ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Makna kata, siapa yang dia mendoakan bagi orang fasik supaya hidupnya panjang, maka sungguhnya dia seolah-olah redha orang tu melakukan maksiat sepanjang umur orang tu. Lagi banyak maksiat dia buat lah, lagi panjang umur dia. Maka mendoakan panjang umur bagi orang yang buat maksiat itu terlarang. Kerana membawa kepada dia banyak lagi buat maksiat. Lagi banyak umur dia, lagi banyak buat maksiat. Jadi habis tak boleh doa pada orang fasik. Orang fasik ni didoakan supaya dapat hidayat, bukan didoakan supaya dia panjang umur. Tapi bukan pula doa bagi dia mati cepat pula. Maka orang yang zalim, yang fasik, termasuk juga orang yang zalim ataupun orang yang fasik,
sayugianya bahawa dicelakan dia. Patutnya orang zalim, orang fasik dicelakan dia. Pasal apa dicela dia? Supaya kurang gemar pada zalim dan fasik itu. Ya, jadi sekarang ni kita kata orang fasik ni apa dia orang fasik? Orang fasik ni orang yang melakukan dosa kecil berkekalan. Atau melakukan satu dosa besar, satu kali dosa besar, ya, dia jatuh fasik. Dan syarat yang dikatakan dosa dilakukan oleh orang fasik ni, sebab fasik ni hukum dunia. Hukum menghukumkan orang tu Islam, menetapkan orang itu fasik ataupun kafir, dan zalim masuk sekali dalam golongan fasik. Itu hukum dunia. Itu adalah hukum yang kita hukumkan di atas dunia ini. Yang Allah Ta'ala hukum akhirat itu cerita lain. Jadi sebab itu fasik nak meletakkan seorang tu soleh ataupun fasik, ataupun seorang tu mukmin ataupun fasik ataupun zalim ataupun kafir, itu dilihat pada perbuatan zahirnya. Ya. Jadi az-zahiru yadullu 'alal batni. Kata pepatah Arab, zahir itu menunjukkan atas batin. Jadi ungkapan-ungkapan kita kadang-kadang dengan sebab kita tidak mempelajari ilmu agama Islam ni secara menyeluruh, ya, kebanyakan kita macam tu, dia faham Islam tu pada satu konsep je. Konsep kasih sayang, konsep berdoa, konsep berdoa tu doa pada orang mukmin. Dia lupa bahawasanya konsep berdoa tu adalah pada orang mukmin. Dia anggap kita kena berdoa pada orang, maka dia berdoa pada orang yang fasik kadang-kadangnya. Dia memuji orang fasik. Jadi kalau ikut sini, orang yang fasik dia bukan dipuji, bahkan dicela, bukan didoa, ya, untuk panjang umur. Bahkan perbuatan dia tak boleh dipuji. Macam dia buka aurat, menari depan orang, ataupun dia minum arak, ataupun dia berpelukan, atau sebagainya lah. Atau apa-apa perbuatan fasik yang dilakukan secara zahir, maka patut dicela, bukan dipuji, bukan ditepuk tangan. Tapi hari ni orang ni diberi sanjungan, ditepuk tangan dan sebagainya. Baik. Maka bila disebutkan fasik itu adalah perbuatan zahir, maka apa yang dipaparkan atau diviralkan di dalam YouTube ataupun apa-apalah hari ini, TikTok ke, dalam video-video media sosial, ataupun gambar-gambar ataupun ungkapan-ungkapan, maka itu perbuatan fasik. Ya, dan dicela, bukan dipuji. Bahkan hari ini kalau kita lihat, ada je orang yang konon-kononnya bersifat baik, bersifat mukmin, ya, bila ada komen-komen yang buruk, yang mencela, akan dia kata tak boleh kita cela orang, kita kena doa dekat orang. Ya, itu orang yang konon-konon macam baik lah, acah-acah baik. Ya. Sebenarnya mereka itu jahil. Ya, dia tak tengok pada rujukan kata-kata nasihat alim ulama. Itu sangkaan-sangkaan semata-mata. Ini dikatakan kita duduk dalam zaman manusia was-was. Was-was orang yang jahil dengan ilmunya, maka dia menghukumkan dengan apa yang tidak ditetapkan oleh alim ulama. Bahkan bila kita kata kita sebut perkara macam ni, dia akan cela kita balik. Dia kata takkan Islam mengajar kita menghina orang, kata dia. Islam kan ajar orang baik-baik, kata dia. Dia mengaji tak habis. Itu sebab tu kita kata ilmu-ilmu yang macam ni, ilmu Islam ni kena ambil seluruhnya, bukan mengambil pada satu part. Bila kita tengok pada satu angle ataupun satu bahagian semata-mata, maka kita akan menghukum satu lorong je, yang tu je lurus. Sedangkan hukum ni dia datang dengan sabab. Hukum hakam ni datang dengan sebab. Memang mencela orang tu tidak boleh, ya, kalau mencela orang baik, ya, mencela orang soleh, mencela orang mukmin. Sebab orang soleh, orang mukmin akhukum, saudara kamu.
Tapi kalau orang mukmin tadi, orang Islam tadi, dia yang membuatkan perangai buruk, yang memburukkan Islam. Ya, berapa ramai orang fasik. Kadang-kadang kita malu pada orang kafir. Ya, dengan perangai buruk orang mukmin. Orang yang mengaku dirinya Islam. Ya, dengan perogolnya, dengan peminum araknya, dengan penjudinya, dengan dadahnya, dengan zinanya, ya, dengan akhlak buruknya, dengan maki hamun orangnya atau sebagainya, memalukan masyarakat Islam sendiri. Bahkan menjadi satu sekatan juga pada orang yang nak berdakwah orang kafir kepada Islam apabila mereka melihat perangai orang Islam sendiri. Macam ni kalau kamu nak suruh kami masuk Islam, sedangkan tengok orang Islam macam mana perbuatan orang Islam tu. Jadi golongan ni dia tak boleh dibiarkan. Patut dicela mereka ini. Ya, ni bukan kita yang bercakap. Hukum ni kitab yang bercakap. Jadi komen-komen yang ada dalam media sosial ni, yang mencela perbuatan jahat orang itu secara terang-terangan, itu dibenarkan sebab perkara dah viral. Maka ada juga dia kata sepatutnya kita kena panggil orang ni, berdepan dengan dia, cakap baik-baik, pujuk dia, betul dia. Kalau perkara maksiat, perkara fasik dah dilakukan secara terang-terangan, dibuat secara video dan viral, itu memang perbuatan dia sendirilah. Kecuali ada orang curi tangkap gambar dia. Dia bukan nak viral kan, tapi mungkin manusia berlaku silap, berlaku kesalahan, ya, yang mengamuk, yang meradang atau sebagainya, tapi orang curi gambar dia viral, yang tu kita tak patut celah lah sebab dia dicuri gambar dia. Kecuali yang dia viral sendiri, dia yang masuk dalam TikTok sendiri, dia tunjuk segala apalah aset-aset tubuh badan dia untuk orang tonton. Yang baru ni ada yang wallahu alam bisawab, orang Islam ke orang kafir ke, sekejap diklaim dia kafir, sekejap diklaim dia Islam. Saya bergurau je kata dia. Ya, ini. Jadi sebab tu kita kata adakah salah seseorang itu komen negatif ataupun mencela orang yang buat fasik di dalam viral ni, video-video viral? Kalau ikut hakikatnya tidak. Sebab supaya dia sedar diri, bila dia cela, dia berhenti perbuatan tu. Jadi maqasid dia adalah tujuan dia menghentikan perbuatan maksiat. Kalau kita tak cela, dia akan berterusan. Ya. Dan ada pun yang dipuji. Habis ya, yang tajuk tadi dah habis dah, berhenti situ. Apa pula kecelaan yang dipuji? Tadi yang memuji. Okey. Dan ada pun yang dipuji. Maknanya puji ni, yang memuji pun tak bagus. Kalau kita puji orang fasik, puji orang jahat, ya, puji orang yang tak sepatut dipuji. Ada kecelaan dia. Dan dah kita sebut satu-satu. Kemudian masuk pula yang dipuji. Orang yang dipuji tu dicela juga. Dapat kecelaan atau kebinasaan. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaan bahawa terjadi padanya takabur. Orang yang kena puji ni macam budak-budak lah. Bila dipuji dia naik, orang kata apa, kembang pungkok, kata orang utara. Kembang pungkok ni. Jadi kembang takabur lah, megah, ujub, bukan riak. Ya. Kalau ada ramai-ramai tu anak murid, ya, cikgu puji dia, muka dia pun mula dah berubah dah. Muka sombong, muka takabur tu. Itu sifat kanak-kanak. Maka sifat kanak-kanak ni lah sifat asas. Kita sifat manusia tu sendirilah. Kalau dibiarkan sifat kanak-kanak tu bertanam dalam diri sampai ke sudah, ya, maka akan jadi sampai dewasa lah dia macam tu sifatnya. Sifat cemburu, sifat dengki, sifat suka menunjuk-nunjuk, sifat suka membangga diri, sifat suka takabur. Itu memang sifat asli manusia. Nak tahu sifat tu, tengok kanak-kanak lah. Dia tunjuk pandai,
Itu kanak-kanak tak reti apa, tunjuk pandai, cakap banyak. Ya, yang pandai bercakap dia bercakap, tak berhenti-henti bercakap sampai kadang mak dan ayah dia tak larat layan. Ya, kadang tunjuk pandai, tunjuk baik. Depan bapak baik. Ya, belakang buat nakal. Ya. Itu memang sifat naluri manusia. Maka datang agama Islam ni membentuk balik sifat-sifat buruk tu. Sifat tabi'i yang ada pada diri manusia tu dibentuk dia dengan Quran dan hadis. Maka siapa yang tidak sentiasa di telinga dia Quran dan hadis, tidak sentiasa telinga dia dengan nasihat ulama, maka orang ni akan hanyut. Sebab tu jangan heran di dalam zaman hari ni, anak muda kita, muda-mudi kita, masyarakat tua muda sekalipun, ya, yang tua-tua pun hanyut. Hanyut dengan alam keseronokan duniawi ni. Jadi pelbagaian. Yang bergaduh tak kira umur tua muda, yang bersengketa tak kira umur tua muda, yang maki hamun orang tak kira tua muda, ya. Yang tak puas, orang tua-tua kadang-kadang tak puas dalam politik, dia pun nak bercakap, nak maki hamun orang. Ya. Apa dasar kita tak tahulah. Ya. Marah pada pemimpin, marah pada orang besar, ya, dengan cara maki, hamun, ya, digeram. Ya. Orang tua tu kadang-kadang buat live lepas daripada semayang, dengan kepiah tak buang lagi, dengan serban atas bau, ya, kemudian buat viral, maki menteri besar, maki pegawai-pegawai, maki kerajaan. Ya, itu sikap yang tak elok. Ya, sebab kesilapan dalam pemerintahan, salah tindakan dalam pemerintahan itu bukan kerja fasik. Itu kesilapan orang panggil. Mungkin kita tak setuju dengan tindakan kerajaan, tak setuju tindakan seseorang pemimpin, ya, tapi bukan dengan kita kata dengan kesalahan mereka itu adalah fasik. Sebab dia kadang-kadang itu tindakan itu ijtihad. Mungkin ijtihadnya batal, ijtihadnya tak betul, tak tepat. Kita juga berijtihad, tak semestinya ijtihad kita betul. Perkara macam tu dia tidak boleh dihukum sebagai fasik, kecuali dia curi harta orang. Ya, memang terang-terang dia curi harta orang, bukan dengan fitnah. Dia ambil duit kerajaan, dia masuk dalam akaun dia, ataupun dia bawa salurkan duit kerajaan dengan sonlap, curi dan sebagainya. Itu fasik, iaitu zalim. Itu patut terang-terang lah kita cela dia, tapi bukan memaki hamun dia. Cela perbuatan bukan maki, woi bodoh bangang, bukan. Cela ni maknanya mengkritik, mengkritik perbuatan dia. Itu kerja fasik, itu kerja yang boleh bawa jahanam, neraka. Kita bagi tahu poin-poin dia tu. Itu maksud cela. Cela tu dia lawan puji. Bila kita kritik, bila kita sesuatu perbuatan jahat orang atau kesilapan tadi ni, itu bukan dikatakan maki hamun, tapi berbeza dengan sekarang dengan maki hamun. Sedangkan kadang-kadang dalam duk maki hamun tu membawa watak Islam, Okey. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada dua kebinasaan bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Ya, ujub. Bila dah puji dia jadi ujub lah. Okey. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Punca dari binasa tu adalah daripada dua perkara ni, takabur dan ujub. Kerana iblis, syaitan, ada dua perkara ni lah, takabur dan ujub. Maka mereka ini dihalau daripada syurga. Ya, mereka ini jadi ahli neraka selama-lamanya. Kerana ada takabur dan ujub. Ya. Jadi manusia-manusia yang suka sentiasa dipuji, bahaya. Ya. Atau dia dipuji selalu dengan kebaikan-kebajikan dia, maka membawa dia jadi kembang. Kembang jubok kata orang utara. Ya. Jadi action lah, ujub lah. Ya. Maka ujub tu sendiri, takabur tu sendiri binasa, merosakkan diri seorang tu.
Maka sebab itulah kalau kita kata kita puji orang bukan jadi baik sebenarnya. Dia dah jahat kata tasawuf. Berbeza dengan orang yang psikologi dan sebagainya lah. Ada beberapa perkara dalam bidang psikologi kita terpaksa kadang-kadang nak menarik perhatian kanak-kanak kena puji dia. Tapi kalau hari-hari puji dia, yang tak betul pun kita puji dia, itu binasa. Sebab psikologi ni nak tarik perhatian kanak-kanak ataupun isteri kena puji. Nabi selalu puji isteri dia, panggil dengan gelaran-gelaran manja dan sebagainya. Ya, kerana apa? Nak tarik hati tu. Kerana inilah bersabda Nabi SAW, qata'ta unuqa sahibak. Unuqa sahibik. Artinya telah memotong kau akan leher kawan kau. Ya, sebab apa? Sebab puji kawan. Orang yang puji kawan ni, kita dah semelih dia. Kita semelih kawan tu. Sebab semelih? Ya, sebab kita dah tanamkan sifat dia akan jadi takabur, akan jadi ujub. Macam benda takabur ni ada dalam diri kita dah. Ada daripada segala manusia. Ujub pun ada pada segala diri manusia. Kemudian kita puji dia. Dengan kita memuji dia tu, ya, subur lagi lah takabur tu. Macam kita curah baja lah. Macam kita curah baja dengan air. Ya, pada pokok. Subur lagi lah. Maka suburlah takabur tu. Suburlah ujub tu. Maka tak heranlah sekarang ni dengan media-media sosial hari ni, manusia suka menunjuk-nunjuk, manusia takabur, manusia ujub dengan apa yang ada dia tunjuk kat orang. Maka dulu susah nak tunjuk lah, keluar rumah baru boleh tunjuk. Ya, hari ni boleh tunjuk pada seluruh dunia harta kita, diri kita, kepandaian kita, kecantikan kita pada dunia tanpa perlu keluar rumah. Ya, dengan handphonenya, ya, dengan kamera je, ya, seluruh dunia boleh kenal. Hatta kadang-kadang orang tu tak popular pun. Ya, dia bukan menteri, dia bukan artis, dengan viral yang ada menjadi orang tu hari ini tiba-tiba jadi popular. Ya. Sebab tu media sosial seperti tu memang menjadi kegilaan masyarakat hari ini kerana dia boleh mensuburkan takabur dan ujub. Ya, lagi tengok pada niat lah. Tengok pada niat. Yang belum habis. Sedangkan ujub dan takabur tadi dia kata perkara yang memuncakan, bawa punca kepada binasa. Okey, kerana inilah sabda Nabi SAW tadi, qata'ta unuqa sahibi. Habis tadi. Dah baca dah hadis tu. Dan yang kedua bahawa yang kedua daripada sebab apa orang yang dipuji ni pula balik binasa, bahawa sukacita ia dengan dia syok, dia syok. Dah puji dia syok, kembang. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Jadi dari segi ibadat gitu. Bila dipuji dia, maka dia dah cukup dah tu. Aku kira okey dah lah. Cikgu aku puji, ustaz aku puji, ayah aku puji, mak aku puji. Maka dia stop kat situ lah. Dan redha ia daripada dirinya. Dia rasa dia dah terbaik. Dan kita hari ni suka like tu ya, itu terbaik. Itu kadang-kadang tu membawa kepada kebinasaan pada orang yang suka like. Ya, Facebook lah utamanya. Ya. Bahkan kadang orang dia marah, kenapa tak like aku? Tu. Nampak? Like tu maknanya suka puji lah. Ya, suka orang puji dia. Kita pun tulis, terbaik tuan, terbaik. Ya. Oh, tengok berapa orang duk kata kat aku terbaik. Itu memang kita kata orang Yahudi ni pandai. Mereka satu medium, ya, yang menjadikan manusia leka sangat-sangat. Leka dengan maksiat, leka dengan keseronokan dunia, leka dengan takabur dan riak dan ujub sekali. Ya, dan kita tak perasan kita hanyut dalam alam tu. Ya, hanyut dalam alam tu. Ya, hatta ustaz-ustaz sendiri pun, ya, hatta tok guru sendiri pun, ya, bila diviralkan dia punya pengajian, dia punya apa semua sampai dapat 1000 like apa semua, itu mencabar diri tu. Ya. Mencabar sungguh-sungguh. Siapa tak suka bila orang banyak follower dia banyak, like dia banyak. Ya. Dia macam orang banyak duit lah. Siapa tak suka banyak duit. Ya, jadi begitu juga.
dia mencabar. Tapi kadang-kadang kita katakan kita tak boleh biarkan dengan media sosial ni ditangani oleh orang-orang maksiat, orang-orang seronok, orang lalai. Maka sebab itulah dia jadi satu medium lain pula bagi pendakwah, bagi ustaz-ustaz, kerana nak mengurangkan orang hanya tertumpu kepada perkara duniawi semata-mata. Tapi itulah cabaran. Sebab dia ada followers, dia ada likes, likers, apa lagi, haters, sebagainya lah. Okey, tak kira lah. Maka dia mendorong ni lah satu sifatnya tu. Bawa jadi leka, ralit, seronok, syok. Okey, dan redha ya habis. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Ya, sebab tu memuji, alim ulama sendiri pun memuji antara mereka. Sebab memuji ni satu benda positif sebenarnya. Tapi dalam positif dia boleh kadang-kadang membawa negatif. Jadi tengok pada pemakaian dia. Kalau yang dipuji dan memuji itu tadi daripada golongan yang fasik dan sebagainya tadi, dia boleh membawa rosak. Pada kalangan alim ulama, kalau dia tak membetulkan hati dia, datang rosak. Maka sebab tu dia kata sini, kalau ada berlaku seseorang tu, dia dipuji pun dia heran, dia yang memuji pun tak ada heran, tak membawa kepada merosakkan, maka itu tidak jadi haram. Harus. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Jadi sebab tu ilmu ni kena menyuruh. Tadi kata haram, tadi kata tak boleh puji orang, tadi Nabi kata kalau puji orang tu macam cantai kepala dia. Dah ada lagi lain. Ada hukum sebelah lain pula, tengok pada angle lain pula hukumnya. Jadi sebab tu kadang-kadang hukum fiqh ni dia berbagai-bagai. Lau wuzina, sabda Nabi SAW, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamina la arjaha. Artinya kata Nabi, bila ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, ni semua orang yang dalam dunia ni kalau ditimbang dengan iman Abi Bakar, nescaya lebih berat ya. Maknanya menang Abu Bakar seorang. Ini puji tak? Ni puji. Nabi puji terang-terang. Virus seluruh dunia daripada zaman Nabi sampai sekarang. Pujian Nabi tu melekat sampai dalam kitab ditulis. Ya. Boleh pula Nabi puji Abu Bakar. Nabi puji Abu Bakar dan puji positif kerana orang lain akan jadi ikut macam Abu Bakar. Dia contoh, dia idola. Maka Nabi puji dia, highlight dia supaya orang lain ikut dan membaiki hati Abu Bakar Siddiq kerana bila dipuji oleh Nabi SAW mendatangkan lebih syukur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka dia menambah ibadah. Sebab dia ada sifat tu, Nabi kenal. Sebab bila la in syakartum la azidannakum, jika kamu syukur maka maka Allah Ta'ala tambahkan kamu. Maka dia sendiri bila Allah Ta'ala tambahkan, dia syukur lagi. Bila Allah Ta'ala tambahkan, dia syukur lagi. Jadi Nabi tahu dah Abu Bakar ni kalau dipuji dia akan lebih bersyukur, akan menambah segala amal soleh kebajikan dia, bukan dia mengurangkan. Berbeza dengan kita, kalau dipuji langsung stop kat situ, tak tambah dah. Maka kalau kita puji anak, puji murid, puji guru, puji isteri, puji siapa yang mendatang positif kepada diri dia, menambah baik pada ibadahnya, maka sunat pula berpuji. Yang tadi hukumnya haram berpindah pada sunat. Nampak? Jadi matlamat tu penting. Tapi yang dalam hukum fasik tak boleh. Tetap tak boleh sebab dia bukan masalah tu. Lagi dia pula puji orang fasik. Kenapa nak dapat sunat, kata dia bawa positif tak? Sebab dia akan menambah maksiat, bukan menambah ibadat. Puji suara dia sedap, dia sedangkan dia perempuan. Sedaplah suara kamu, kami sukalah. Sedangkan dia perempuan suaranya aurat, apatah lagi menyanyi, mengurindam, melunakkan suara, itu haram. Di depan lelaki, apatah lagi dengan pakaiannya, tak cukup dengan suara lunak, maka dengan pakaiannya, aurat, lagilah bertambah auratnya. Okey,
Okey, kata dia ditimbang iman Abu Bakar. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulam ub'as labu'ista ya Umar. Artinya jika tiada dibangkitkan di kau jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan di kau hai Umar. Maksudnya kalau adalah kalau dalam hadis lain disebut, maksud begini, kalaulah adanya Nabi dibangkitkan lepasku, itu maksud Nabi uba'as, kalau adalah Nabi yang yang bangkit ataupun yang keluar, ada lagi lah Nabi lain seperti diutuskan selain daripada aku, ya, selepas aku, ya, tak ada orang lain lah, kamulah Umar. Itu puji Nabi tinggi tu, sanjungan Nabi tu. Adakah itu membawa negatif pada Umar? Tak, bahkan positif. Dia bawa baik lagi, bertambah baik. Maka sunat puji itu. Sebab dia tak bawa takabur dan riak, bahkan membawa lebih tawaduk Umar. Lebih bersyukur Umar. Kerana dikatakan kalau ada Nabi selepasku, kamulah Umar. Ya, dan Umar pula tak bawa pula tema ni ke mana-mana. Sedangkan masa dilantik sebagai pemerintah, dengan tawaduk dia menyerahkan kuasa kepada rakyat, membetulkan apa kesalahan dia. Dia makin tawaduk. Tak pula dia ungkit pula, dia kata, kamu tahu tak, Nabi pernah kata aku ni boleh jadi Nabi kalau selepas Nabi tak ada, kalau Nabi ada Nabi lagi. Tapi oleh kerana lepas Nabi tidak ada Nabi, aku tak jadi Nabi. Ya, pangkat tu bukan sikit-sikit tu, pangkat Nabi tu. Ya. Pangkat Nabi, Rasul. Kalau kita dapatlah tentulah kata hadis Nabi kata gitu, rasanya bawa merata dah. Ya. Aku dulu tok guru aku yang angkat aku ni, dia kata akulah murid dia yang paling pandai. Tu baru tok guru, belum Nabi lagi. Ya, dia pun dia bawa cerita tu lah mana-mana. Ya, dalam banyak-banyak guru saya, dalam banyak-banyak murid guru saya lah orang nombor 1. Ya, tak kira lagi yang duk usung sijil merata sana sini, duk megah dengan sijil dia tu. Ya, untuk menipu orang kadang-kadang. Tak macam Abu Umar. Ya, Sayyidina Umar ni Nabi puji lagi dia tawaduk. Maka itu positif, boleh, harus dan sunat. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah SAW akan banyak daripada sahabat. Nabi pun bukan setakat seorang dua lah Nabi puji banyak. Jadi puji itu positif. Kerana mengetahui akan bahawanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu, bukan jadi penyegan. Kita kalau puji orang, dia duk leka gitulah. Aku dah, pak aku puji dah, kira okey lah. Dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujuk. Sebab tu boleh. Ya. Dan sayugia bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadanglah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Takut kita duk puji-puji orang, akhirnya tu banyak berlaku. Ya, ini memang realiti. Kadang-kadang selalu yang jadi realitinya anak lah. Anak yang kita suka puji tu, kadang-kadang kita puji, akhirnya yang puji itulah jadi tak betul. Ya. Yang kita duk cela-cela, marah-marah, yang tu yang jadi baik. Itu kadang-kadang realiti begitu. Ya. Selalunya lah anak, menantu gitu juga. Dapat menantu, bandingkan tu kadang kita perangai jahat kita. Dia banding, menantu ni bagus, tak menantu yang pertama itu, penyegan, batak apa semua. Rupanya menantu tu bukan baik mana pun, olok-olok ya. Akhirnya yang duk curi kata pak mentua tu menantu tu, yang dia puji sangat tu. Manusia ni dia tertipu dengan apa dia lihat. Ya, dia tak tahu di sebaliknya ada benda yang pengakhiran, ya. Kita kata penamatnya atau hasilnya tak tentu lagi baik ke tidak, atau penghujungnya kata. Ya. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya. Ya. Ini akan membawa rosaklah kebajikan dia. Sebab apa? Dia duk megah tu.
Dan bahawa menzahir ia akan benci bagi puji itu serta benci ia dalam hatinya. Kita kalau boleh, walaupun orang puji kita, kita senyum, hati kita kata aku meluat lah, orang ni muji aku. Jadi kalau setengah orang tu dia tengok dia ni tak boleh, kalau jumpa aku dia puji aku je, lari. Okey. Dan kepada ini menunjukkan oleh sabda Nabi SAW, uhsut turab, uhsut turaba fi wujuhil maddahin. Artinya genggam oleh kamu akan tanah, turab tu tanah atau pasir, dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Ini gambaran marah Nabi, tak suka Nabi pada orang memuji. Jadi jangan pula kita pegang, genggam siap-siap pasir, batu, tanah. Dia kata apa? Tu ada orang tu datang lah, dia tu kalau selalu jumpa aku dia puji aku je. Pegang siap-siap. Pegang siap-siap batu, pasir apa semua tu, elok dia mari puji je, buat bagi sekali. Orangnya pasal apa pakai buat gitu? Dia kata hadis Nabi. Sebab tu hadis Nabi tak boleh pakai literal. Siapa baca hadis ni dengan cara literal, memang dia siap pasir batu lah. Hari mak dia puji dia ambil pasir prak. Kan? Pasal apa bagi pasir kat mak ni? Mak puji buat apa? Nabi tak bagi, Nabi suruh punggai dengan ni, kata dia. Tu orang Wahbi macam tu lah. Dia pakai literal. Hadis tak boleh pakai literal. Ini gambaran sebenarnya Nabi marah sangat pada orang yang memuji. Jadi jangan sukakan hati kamu pada orang muji. Patut kamu marah, hati kamu marah pada orang puji. Jadi marah tu, kalau kita marah orang, kita baling orang dengan batu, baling punggai dengan selipar pasal marah. Jadi letakkan marah tu, benci tu kat sini, bukan suka dengan pujian tu. Jadi taraf benci kepada pujian tu, taraf sampai kalau kita kata nak baling selipar lah, itu gambaran benci tu. Bukan bencikan dia tu, tak. Puji tu. Bukan sampai ambil tindakan pergi tampar dia, tak. Letakkan tahap dia macam tu. Macam kita kata, aku sabar ni, kalau tidak aku bagi dengan selipar dah. Maknanya dia marah, dia benci, tapi dia tahan. Macam tu lah kita, marah tahap tu lah. Yang tahap macam tu. Bukan dia suruh punggai dengan batu pula. Lagi silap baca hadis ni, pakai duk baling muka orang puji. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak kala dipujikan dia, kita perhabiskan tajuk ni, Allahumma ghafirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yazunnuna. Artinya, hai Allah, ampunilah olehmu bagiku barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Ya Allah, kamu ampunlah diri aku ni, yang mana ada benda baik yang orang sangka baik, benda tu tak baik. Yang orang tak tahu, yang tersembunyi dalam hatiku, yang tersembunyi dalam rumah aku, yang tersembunyi daripada pandangan manusia. Manusia puji benda zahir je, maka ampunlah aku. Macam minta ampun, itulah macam hipokrit. Maka sebab tu minta ampun, takut berdosa. Dan jangan kau ambil salahku dengan sebab barang berkata mengatakan dia. Jangan kata aku salah, aku tak riak, aku tak ujub, aku tak takabur. Tapi mereka yang sangka aku baik, sebenarnya aku tak baik pun. Jadi janganlah ambil kesalahan tu menganggap aku saja buat olok-olok depan orang ramai. Tak, mereka yang nampak aku baik. Itu tawaduknya Sayyidina Ali depan Allah. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Bahkan kalau bolehnya, kalau dia sangkakan kita ni baik, naklah baik tu lebih daripada yang dia sangka. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bi'arifin, Allahumma iftah alaina bi'arifin, Allahumma iftah alaina bi'arifin. Allah nawwir qulubana bi hidayah kama nawwarta 'ala syafsika wa bi rahmatika.